أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada tengah hari ini dan seperti biasa untuk madrasah 20 minit mursyid kita mulakan balik. Dan hari ini insya-Allah kita sambung buku ni. Siri yang ke-17, Perang Gerila dengan Syaitan. Okey, untuk hari ini kita tengok skrin ya. Kita masih lagi bincang mengenai serangan mental. Serangan mental yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Serangan mental dia banyak. Dan alhamdulillah kita dah masuk sehingga serangan mental yang ke-12. Minggu lepas akhir sekali kita berhenti antara satu serangan mental yang iblis lakukan adalah menabur fitnah, tuduhan palsu, dan saya bagi contoh bagaimana syaitan telah menghasut orang Yahudi untuk menabur fitnah kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mengatakan Nabi Sulaiman sebenarnya adalah tukang sihir. Sedangkan kita tahu baginda adalah seorang nabi. Dan cerita dia macam mana boleh keluar nama Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir, kerana selepas kewafatan baginda, iblis atau syaitan mencipta mimpi kepada Bani Israel ataupun orang Yahudi. Lalu disebut dalam mimpi itu Sulaiman selama ini berkuasa kerana dia mengamalkan sihir. Dan setan ni dia dah tulis amalan sihir yang diambil pada zaman sebelum tu, zaman Harut dan juga Marut dekat Babylon. Lepas tu dia pun tanam bawah singgasana Sulaiman. Jadi bila orang buka singgasana Sulaiman, nampak buku sihir, lalu tersebarlah fitnah mengatakan Nabi Sulaiman adalah seorang tukang sihir. Lepas tu bila Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan baginda membawa prinsip akidah, antaranya al-iman bil rusul, beriman kepada para rasul, antara satu perkara yang dibawa oleh baginda SAW secara konsisten adalah baginda mengatakan Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, seorang rasul. Lalu perkara itu tidak dipersetujui oleh oleh orang Yahudi. Dan mereka kata Sulaiman itu sebenarnya tukang sihir. Sulaiman tukang sihir dan Sulaiman bukan seorang nabi. Berikutan itu Allah Ta'ala turunkan ayat 102 surah Al-Baqarah, cerita asal-usul sihir, dan pada masa yang sama ayat itu juga membersihkan Nabi Sulaiman daripada tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi hari ini kita tengok serangan mental iblis ataupun syaitan yang ke-12 adalah menggalakkan amalan sihir. Sihir ni jenayah yang sangat berbahaya. Sebab apa? Dia sukar dibuktikan. Kalau kita nak kata forensik sihir ni memang payahlah, sebab benda tak nampak. Benda wujud tapi tak boleh dibuktikan. Setan dia mengajarkan ilmu sihir dan menggalakkan mereka mengamalkannya. Sihir ni kita tahulah boleh memudaratkan orang lain, sukar dibuktikan, dan dia boleh menyebabkan pengamal yang menjadi kufur pada Allah. Ni ayat ni. Tengok wattaba'u, tengok terjemahan teruslah. Dan mereka orang Yahudi mengikut ajaran sihir, membelakangkan kitab Allah, yang mana sihir itu dibacakan oleh golongan syaitan semasa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tapi syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka yang mengajar manusia tentang sihir dan mengajar manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat, itu Harut dan juga Marut di Babylon. Walham mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihati dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanya ujian iman bagi kamu. Oleh itu jangan kamu kafir dengan mempelajarinya. Kita pun pelik. Ginilah contoh mudah. Antara hikmah kenapa Allah Ta'ala hantar dua malaikat ni ke Babylon, mengajarkan kepada mereka beza di antara mukjizat dan juga sihir. Kalau ada lelaki bawa benda-benda ni, ini adalah mukjizat dan dia seorang rasul, kamu ikut dia. Kalau ada seorang lelaki bawa benda-benda ni, benda-benda ciri-ciri sihir, ini tukang sihir, jangan ikut. Dan pada masa tu malaikat ni pun ceritalah, bagi contoh-contoh sihir itu. Dan mereka belajar. Setan pun hasut. Setan kata buat apa belajar sedang kalau kamu tak amal. Lalu setan menghasut penduduk Babylon, menyebarkan benda tu, mengamalkan benda tu. Itu satu. Contoh lain kita boleh bagi macam gini. Kita kata saya pakar racun.
Jadi saya pun pergilah mengajar di kata-kata di sebuah tempat. Saya mengajar cara mengenal racun dan juga penawarnya. Saya cerita, okey, racun ni kita boleh buat daripada berbagai cara. Contoh kalau ada tikus, ada apa bahan yang kita sedia ada di rumah. Ambil. Kita buat ramuan, gaul sekali. Okey, kita pun bagi letak dekat tikus, tikus boleh mati. Ataupun racun ni sekian. Cara nak tawarkan racun ni, kita ambil benda ni. Saya pakar. Saya cerita. Jadi bila saya cerita tu, saya beritahulah kepada para pelajar dalam kelas. Ini racun untuk meracun tikus. Jangan salah guna pergi tempat lain pula. Adakah saya bersalah? Saya dah beritahu siap-siap dah. Jangan duk racun orang lain. Salah guna ilmu ini. Tetapi tiba-tiba setan pun hasut seorang pelajar saya. Setan berkata apa? Kamu tak puas hati lama benar dengan bos kamu tu. Dan bos kamu tu, memang kalau dia mati, banyak benda lah kamu boleh settle. Jadi nak bunuh, susah. Jadi cara dia racun. Dah belajar dia ilmu racun, buat racun sedikit demi sedikit, biar akhirnya dia mati. Itu antara contoh mudah lah kalau kita nak faham. Sebab tu, malaikat ni bila dia pergi ke Babylon, dia kata apa? Dia kata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ujian. Jangan kamu kufur dengan mempelajari ataupun mempraktikkannya. Dalam pada itu, ada juga orang yang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh memisahkan suami isteri. Dan sihir ni antara matlamat paling utama dia adalah memisahkan suami isteri. Dia ada jampi-jampi dia, teknik-teknik dia boleh menyebabkan timbul rasa benci melampau kepada pasangan suami isteri, lalu mereka bercerai. Ini antara perkara yang utama disebut dalam ayat ini, antara ciri utama sihir. Lepas tu kalau siapa yang biasa belajar berkaitan dengan ruqyah atau perawatan, dia belajar ni, jenis ilmu sihir ni, apa tujuan mereka belajar untuk mematahkan perkara itu. Okey, lepas tu Allah berkata, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin, dan seorang pun tidak dapat, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memudaratkan, membahayakan seorang tu dengan sihir itu melainkan dengan izin Allah. Sebab tu tuan-tuan, ayat ni just share dah, saya tak pandai benda ni. Just share. Ayat 102 ni antara ayat yang biasa kombinasi digunakan untuk merawat orang yang kena sihir. Dia baca ayat ni, kenapa? Antara matlamat dia, nak ambil berkat daripada ayat ni, tengok. Pada perkataan wa ma hum bidarrin. Dia kata wa ma hum, dan tidaklah mereka, tukang sihir itu, bidarrin bihi, tidak dapat memberi mudarat dengan sihir itu, min ahadin, kepada siapa pun, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Jadi dia baca, ulang di sini. Baca ayat ni, sampai sini dia ulang banyak kali. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tak boleh memudaratkan siapa pun dengan sihir itu melainkan dengan izin Allah. Diulang baca ayat ni dengan harapan dia menjadi doa supaya sihir yang orang mungkin tujukan kepada kita itu tidak dapat memberi mudarat kepada kita. Dan dia kata illa biiznillah, dengan izin Allah. Izin Allah tentang sihir ni menjadi ataupun tidak kepada kita, dia bergantung pada usaha ikhtiar. Dia bergantung pada usaha ikhtiar, sama ada usaha secara fizikal ataupun usaha secara, dia kata, spiritual. Macam mana tu? Usaha fizikal. Usaha fizikal, biasanya orang yang disihir ini, dia ada perkara-perkara yang menyebabkan orang nak sihir dia. Seperti hasad dengki. Hasad dengki ni boleh menyebabkan orang tu disihir. Jadi untuk mengelakkan kita secara fizikal daripada terkena sihir, sudah pasti kita kena mempunyai akhlak yang baik. Maksudnya kita tidak sombong, kita tidak menunjuk kelebihan yang kita ada, kita sentiasa bantu orang dan sebagainya. Itu antara kita kata sebab fizikal yang menjadi sebab Allah Ta'ala tidak izinkan sihir kena pada kita. Akhlak kita macam mana? Kalau kita asyik-asyik nak menunjuk, kita asyik-asyik nak bully orang dan sebagainya, orang yang rasa geram dengan kita itu mungkin boleh menyebabkan mereka rasa tercetus, rasa hati nak sihir. Yang kedua, sebab spiritual adalah kita bergantung kepada Allah dengan cara mengamalkan zikir-zikir, amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Contoh mudah, kadang-kadang orang kita ni bila terkena sihir, dia kena sihir dulu, baru sibuk nak cari kita kata nak berubat dan sebagainya. Sedangkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah cukup banyak. Kalau kita amalkan, dia boleh menjadi pendinding kepada sihir. Contohnya Nabi kata lepas semayang baca apa? Baca ayat kursi. Pada ayat kursi itu ada pergantungan kepada Allah. Contoh di hujung, Allah kata apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Dan kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi dan tak lemah sikit pun untuk dia untuk menjaga kedua-duanya. Kita minta, ya Allah, kalau boleh jaga sebesar langit bumi, boleh jaga aku. Kita baca 3 qul. Pada 3 qul tu, contoh surah Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu memang minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan sihir dan juga kejahatan hasad lagi. Dan banyak lagi zikir-zikir lain. Sebelum tidurnya apa, sebelum makannya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Semua tu, apa yang ditinggalkan oleh Nabi, saya boleh sifatkan sebagai, kita kata sebab, sebab fizikal yang berbentuk akhlak. Cara kita bergaul dengan orang, tidak menimbulkan rasa benci, rasa dengki, rasa marah orang kepada kita atas kelebihan kita. Itu yang pertama. Akhlak kita, macam mana? Kita pamerkan, kita praktik. Jadi orang tengok kita orang sayang, bukan tengok dengan dengki, tengok dengan benci. Kemudian yang kedua, sebab apa? Kadang-kadang ada orang baik pun disihir juga. Yang kedua, kita nak pastikan supaya sihir itu tidak boleh memberi mudarat kepada kita dengan izin Allah. Allah tak akan benarkan sihir itu memberi mudarat kepada kita adalah dengan mengamalkan zikir-zikir yang ditinggalkan oleh Nabi. Cukup dah sebenarnya. Kadang-kadang setengah orang tu ambil amalan pelik-pelik. Sebab apa dia kata nak jadikan sebagai pendinding. Sedangkan apa Nabi ajar itu dah cukup untuk menjadi pendinding kepada kita. Dan dia kata kalau kita amalkan dari pagi sampai ke malam segala zikir yang diajarkan oleh Nabi, insya-Allah dia akan menjadi sebab diri kita dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala tidak izinkan sihir hinggap pada badan kita. Okey tuan-tuan, saya nak share satu cerita. Saya baca dalam kisah buku ni lama dah ni. Tahun 90 berapa saya baca. Dekat tahun 2000 lah, hampir 20 tahun. Kisah ni berlaku di Mesir. Kisah yang diceritakan dalam buku As-Sarimul Battar. Pengarang dia Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia ni memang terkenal lah. Dia kata seorang lelaki yang saleh dan dia ni handal merawat orang kena sihir, jin dan sebagainya. Dia kata cerita dia di Mesir, ada seorang pemuda di sebuah tempat. Pemuda ni pemuda saleh. Dan pemuda ni sangat anti kepada sihir, dan di tempat itu ramai tukang sihir. Bahasa mudah dalam kalau kita guna bahasa Malaysia ni, bahasa tempatan kita Tok Bomo lah. Ramai sungguh Tok Bomo. Dan Tok Bomo di sini sangat berkuasa sehingga orang takut. Orang nak buat tu kena minta izin dengan Tok Bomo ni ataupun tukang sihir ni. Sehingga nak kahwin takut disihir oleh tukang sihir, tak boleh kahwin, berlaku apa-apa, pergi jumpa, bagi bayaran, minta. Jadi pemuda ni seorang yang sangat tegas. Dia duk tegur lah penduduk tempatan supaya jangan layan ataupun jangan pergi jumpa dengan tukang bom Tok Bomo ni. Lepas tu pemuda ni pun nak kahwin. Jadi bila pemuda nak kahwin, dia timbullah kerisauan dalam dirinya. Macam mana aku sebenarnya lantang? Apa akan jadi kalau sekiranya aku kahwin? Mesti geng-geng tukang sihir ataupun Tok Bomo ni akan apa? Kita kata bahasa mudah, menderam ataupun menyihirkan aku. Dalam kerisauan itu dia pergi jumpa dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh pun kata, okey, dah jemur bah. Syekh ni pun kata, okey, tak apa. Sebelum aku pergi, aku bantu kamu. Aku minta kamu balik dahulu ke tempat kamu dan kamu declare dan cabar. Isytihar dan cabar tukang bomo. Tukang sihir, Tok Bomo di tempat kamu. Macam mana? Balik, beritahu. Okey, Tok Bomo semua. Kata dari tempat kamu tak ada 10 orang bomo. Panggil semua bomo-bomo tu. Bagi tahu, aku si fulan bin si fulan akan berkahwin pada hari sekian dan sekian. Jadi dengan ini aku atas nama Allah aku cabar kamu semua gunakan segala ilmu sihir kamu, sihirkan aku. Ini cabaran luar biasa ni. Pada pemuda teragak-agak pada katanya Syekh Wahid Salam Bali, yakinlah dengan kuasa Allah. Mu buat benda tu, buat aku tolong kamu. Pemuda ni pun nekat balik, dia pun isytihar. Bila isytihar terkejutlah. Semua pakak terkejutlah kau. Apa akan jadi, apa nasib nanti budak ni, pemuda ni yang begitu berani. Lepas tu pemuda tu balik sebenarnya jumpa dengan Syekh. Syekh kata, okey sekarang Alhamdulillah kamu dah buat cabaran itu. Sekarang mulai hari ini sehinggalah dia kata tempoh bila kamu akan berkahwin itu, kamu amalkan benda yang aku ajar. Okey, seawal pagi. Macam mana? Bangun je pagi, kata Syekh, baca doa ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian katalah lepas tu kamu nak masuk toilet, masuk tangan kaki kiri baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith.
selesai dalam toilet, keluar, kaki kanan, baca doa ni. Dia pun terkejut. Dia kata, bukankah itu doa Nabi? Ya. Lepas tu, semayang berjemaah dia kata. Sampai awal ke masjid, buat solat sunat fajar, 2 rakaat. Dia kata, oh betul. Lepas main subuh, baca zikir-zikir ni. Zikir. Pendek kata, Syekh tu menekankan kepada pemuda ini supaya mengamalkan semua zikir-zikir Nabi daripada subuh sampai tidur malam. Kalau boleh qiyam, buat semua yang Nabi ajar tu, buat bakal dia kata. Lepas tu pemuda ni mungkin ya, kita kata gini, tidaklah menghadapi masalah yang besar untuk melakukan segala amalan itu. Sebab Syekh ni, pemuda ni mungkin dah biasa mengamalkan sunnah Nabi. Lepas tu pemuda ni pun ringkas cerita, dia pun balik, dia buatlah semua sunnah Nabi tu. Sehinggalah hari perkahwinan dia, dan masa hari perkahwinan orang memang tertunggu-tunggu. Akhirnya pada hari perkahwinan beliau, tidak ada apa yang berlaku. Dan selepas peristiwa itu, dia kata bomoh ataupun tukang sihir di tempat itu yang selalu menjadi tumpuan orang tempatan, dia kata tawa habis ilmu mereka ataupun jatuh saham, tutup kedai berkata. Kenapa? Allah kata dalam surah Al-Isra, Allah kata ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, lalu musnahlah kebatilan. Kenapa kebatilan ini adalah jenis-jenis benda yang akan musnah. Jadi kesimpulan tuan-tuan pada ayat ni ada cerita mengenai sihir, asal usul sihir. Dan sihir itu dengan izin Allah boleh memberi mudarat. Dan sihir ni nature dia, yang pertama disebut pada ayat ni, dia boleh memisahkan antara suami isteri. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kena ingat juga, kita suami isteri ada masalah, pergolakan rumah tangga. Jangan kita terlalu cepat nak katakan siapa sihir kita. Kita kena muhasabah diri kita sebagai suami, sebagai isteri. Bagaimana hubungan kita dengan suami ataupun dengan isteri kita, dengan anak-anak. Adakah kita ni seorang yang selfish? Adakah kita terlalu mementingkan diri sendiri? Ataupun kita terlalu veto, otokritik, tidak demokratik? Ataupun kita terlalu lemah? Kita kena nilai daripada sudut itu dahulu sebelum kita nak pergi, oh aku disihir orang. Dan saya risau, walaupun sihir itu memang wujud, kita tak boleh mengingkari sihir, menafikan sihir, sebab sihir disebut dalam Al-Quran. Mengingkari sihir berarti mengingkari Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran berat tu. Cuma kita kena adil dalam isu ini. Kita jangan terlalu mudah, oh sihir, sikit-sikit sihir, tanpa bukti. Orang ni buat aku, orang ni buat aku. Ataupun kita jangan terlalu saintifik sehingga menafikan sihir. Kita perlu adil. Ambil jalan tengah yang adil. Kita kata kita selesaikan aspek fizikal terlebih dahulu. Memang kita seorang yang menjaga akhlak, jaga hubungan suami isteri dan sebagainya, adil. Tiba-tiba kita berubah, kita mungkin berlaku perubahan yang luar biasa, kemungkinan itu adalah sihir. Jadi sebab tu, cara paling mudah tuan-tuan sebelum untuk merawat sihir adalah membendung sihir daripada hinggap ke badan kita. Macam mana cara nak bendung dia? Macam saya katakan tadi, mereka tidak dapat memberi mudarat dengan sihir itu kepada siapa pun melainkan dengan izin Allah. Dan izin Allah ini berkait rapat dengan akhlak kita, fizikal kita. Macam mana kita berhubung, bermuamalat dengan orang. Kita layan orang sebaik mungkin. Orang tidak rasa sakit hati, orang tidak benci kita. Yang kedua, kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita dapati banyak kisah-kisah orang yang dah kena sihir baru nak buka Quran, baru nak belajar zikir itu, zikir dan sebagainya. Dan anda tuan-tuan semua, inilah antara hikmah kalau kita ikut sunnah Nabi. Macam cerita pemuda tadi. Banyak faedah-faedah dia. Okey tuan-tuan, dah 12.20. Hari ini satu topik ni je yang sempat kita bincang ataupun hurai. Saya kira cukuplah, insya-Allah. Kalau tidak ada arahan, kita sambung minggu depan untuk bincang jenis serangan syaitan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akhlak yang baik dalam muamalat dan juga keteguhan hati untuk mengamalkan segala sunnah Nabi kita. Mudah-mudahan ia menjadi sebab Allah Ta'ala tidak izinkan sihir itu hinggap pada diri kita. Cukup untuk tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.